Okey. Okey, boleh dengar. So memang nak bentang ni pendek je sebabnya kursus ni lebih kurang, maksudnya banyak yang kita plan aktiviti di dalamnya lebih kurang macam mana beberapa kursus lah yang dibuat bersama, macam kursus Kak Timah dengan kursus saya lah. Okey, jadi saya ambil satu je kursus SPC 3012 yang baru revise. So kursus ni membawa 2 kredit je lah. Okey, plan structure and organisation. Okey, tadi Kak Timah dah terangkan sedikit tentang HIPS tu kan. So ada 10 HIPS. Yang sulam ni adalah yang ke-8 yang tersenarai. Jadi dia adalah sub kepada HIPS tadilah. Okey, so dalam sulam ni saya nak panjang-panjang pun bukanlah pandai sangat kan. Okey, jadi takrifan dia adalah di sini sulam ni adalah merupakan dia embed ataupun dia ada elemen adalah elemen dalam satu kursus kita dan dia bertujuan untuk mencapai specific learning outcome. Okey, jadi inilah antara yang perlu ada dan sulam itulah tujuannya untuk enhance learning, untuk improve community, ada unsur transformative community engagement, dia adalah berstruktur dan juga merupakan experiential learning dan juga reflection. Komponen reflection di sini adalah yang penting lah di dalam sulam ni. Okey, kalau kita tengok kat sini pula, ini dalam sulam, kalau dia cuma perbezaan sajalah, kalau community involvement dengan practical experience di sini dia akan jadi community service saja atau volunteerism. Jika melibatkan kesemuanya, community involvement, practical experiences, akademik, di sini barulah dia jadi sulam tu. Okey, maksudnya ada beberapa takrifan lah, so nak pastikan ketiga-tiga komponen yang ada barulah dia menjadi sulam. Okey, key komponen dalam sulam tu mesti ada pelajar kita tu, lecturer tu sendiri, community dah tentulah, dan kat sini industri. Okey, industri yang ni sangat highly recommended lah. Okey, ini pun adalah key komponen sulam lah. Dia mesti melibatkan, dia dimasukkan di dalam kita punya course content tu lah, dalam CA kita. Okey, dia juga merupakan meaningful service dan macam yang saya cakap tadi, komponen utama dia juga mesti ada critical reflection. Okey, so saya tak adalah banyak nak cerita pasal sulam. Ini adalah CLO untuk paper ni, SPC 3012, ada 4 CLO di sini. Okey, yang melibatkan sulam tu adalah CLO 4 nantilah. Dan yang melibatkan first year punya simposium adalah CLO 3 ni, yang akan bersama dengan kursus-kursus yang Kak Timah sebutkan tadi. Okey, okey. So saya tunjuk terus CA sebelum dan selepas. Okey, sebelum tu maksudnya yang kita buat secara konvensional ni lah, plan CA tu sebelum terjadinya COVID ni. Okey, kat sini saya pecahkan 2 CLO di sini. CLO 1, CLO 2 ni seperti biasa, antara cadangan saya untuk pencapaiannya melalui online test. Yang ni pun saya kena fikirkan macam mana yang platform yang terbaik untuk buat online test. Boleh kata untuk CLO 1 ni telah tercapai, tinggal saya tak sempat buat assessment dia sajalah. Tapi part of it, final assessment masih belum buat. So nanti dalam final exam akan ada 2 CLO yang akan saya capai melalui final assessment. Okey, untuk CLO yang kedua, yang ni laporan amali. So saya ambil 2 je lah laporan amali. Apa yang berubah kat sini, kalau dulu saya plan untuk ambil amali 3 dan amali 5, tapi sekarang saya terpaksa ambil amali 2 untuk memudahkan pelajar lah, sebab amali 2 ni dah buat, tinggal saya tak minta hantar, tetapi pelajar memang dah catat, dah ambil gambar dan sebagainya, cuma tidak dihantar, tak perlu hantar. Okey, jadi yang ni saya tukarkan kepada untuk dinilai lah, dia akan hantar dan pelajar telah bersetuju.
Dan masalah saya di sini adalah lab 5 lah, di mana saya terpaksa memikirkan untuk buat virtual lab. Okey, mungkin tak tahu lagi macam mana nak workout dia, tapi macam itulah, mungkin daripada gambar ataupun mungkin kalau kita dah boleh keluar ke makmal, saya sendiri pergi ke makmal, letak bawah mikroskop dan videokan ke dan sebagainya lah, begitu. Yang tu nak kena fikirlah. Okey, untuk CLO yang seterusnya, ia dicapai melalui fieldwork dan juga mini project di sini. Di sini mini project ni tadi yang sama dengan Kak Timahnya paper tu. Okey, fieldwork pun sebenarnya adalah fieldwork yang sama. Okey, sebab pelajar-pelajarnya, kenapa kami buat macam ni, kerana pelajar-pelajarnya kalau yang semester 1 tu adalah pelajar-pelajar yang sama. So untuk mengurangkan beban diorang lah. Okey, apa yang berubah di sini, kalau dulu dia perlu pergi ke fieldwork tu dan dia menghasilkan dia punya assessment dalam bentuk magazine atau coffee table book ni, simple punya lah. Okey, di sini dia kena, saya cadangkan untuk buat virtual fieldwork. Okey, mungkin saya akan videokan gambar-gambar yang dulu-dulu kita pergi tu, bersama dengan sampel-sampel yang dapat kita tangkap gambar tu. Okey, dan dijadikan virtual fieldwork lah cadangannya. Bentuk assessmentnya masih sama, tak banyak berubah, cuma dia jadi e-magazine lah, dia soft copy saja, dia akan upload di dalam MyGuru. Okey. Okey, yang kedua mini project, projek yang first year tadi saya namakan sebagai Flora Mania project di sini, yang melibatkan 3 kursus tadilah, yang SBP 3043, SBC 3012 dan SBC 3023. Yang ini dia akan hasilkan laporan projek tadilah untuk dinilai dia punya CLO 3 ni. Okey. CLO yang keempat, di sinilah yang saya akan ada CSR sulam di sini. Okey. Di sini ada dua benda besar lah, bukanlah besar. Nak cerita tentang pembentangan tadi, pembentangan simposium ni adalah sebenarnya daripada mini project yang di atas ni. Okey, dia akan bentang di sini. Okey, so dia bentang di sini melalui pembentangan, rubrik pembentangan lah. Tapi sekarang pembentangan yang dicadangkan adalah secara e-simposium tadilah. Mungkin melalui tak decide lagi dengan pelajar, mungkin nak kena survey dululah macam mana keadaan pelajar, dia boleh akses ke tidak, ataupun dia bentang secara pre-recorded dan sebagainya, tak pasti lagi. Antara platform yang dicadangkan mungkin Google Meet ataupun Cisco Webex. Itulah dua setakat ni, mungkin akan berubah. Okey, untuk CSR tadi, CSR sulam, sebelum ni sebenarnya saya memang buat CSR tetapi dia taklah sulam. Tapi since jabatan perlukan ada yang sulam, so saya ambil CSR ni dan disulamkan lah, dijadikan sulam. Okey, dia punya tugasan ni nanti dia akan end up, adalah task yang dia akan buat. Di sini cadangan, Allah. Hilang ke? Nampak Kak Fiz. Nampak? Okey. Tak nampak. Tak nampak dah? Nampak. Nampak Okey, untuk CSR tadi, cadangannya apa yang dia buat. Kalau sebelum ni dia boleh pergi ke field dan dia buatlah bersama-sama dengan komuniti di tapak kebun bandar tu contohnya. Tapi sekarang sebab dah tak boleh, saya pun tak tahu apa, mungkin akan datang boleh pergi tetapi tak boleh dalam kumpulan lebih 10 ke dan sebagainya, tak tahulah. Jadi buat masa sekarang ni, cadangannya adalah dia akan hasilkan video pendek. Konten dia ni sebenarnya daripada pokok-pokok yang dia kaji di dalam simposium dia tu, dalam dia punya mini project. Dia utamakan yang itulah. Tapi kita akan berbincang dengan pihak kebun bandar, pihak komuniti, bagaimana bentuk yang dia nak. Sebab sulam ni dia kena ada perbincangan dengan pihak-pihak yang tadi itulah. Maksudnya daripada pihak kita, pihak komuniti dan juga pihak kalau ada agensi tadi. Okey, jadi cadangan di sini sama ada pelajar-pelajar akan hasilkan video pendek ataupun brosur dalam bentuk poster ke e-poster dan sebagainya. Benda-benda ni, hasil produk yang dihasilkan pelajar ni, dia akan di-upload di dalam Facebook Kebun Bandar Community Proton City.
Sama ada platform ni saya pun tak bincang lagi, mungkin akan berubah lah, sama ada FB ke, mungkin dia ada blog ke, atau dia ada Instagram ke, saya tak pasti lagi. Yang ni perlu dibincangkan. Okey, jadi inilah dia punya assessment. Pembentangan tadi sebab pembentangan, so rubriknya adalah melalui pembentangan lah, rubrik e-simposium untuk mini project. Untuk CSR, penulisan refleksi e-CSR tadi, yang ni saya akan jadikan dia sebagai final assessment dia untuk CSR Sulam tadi. Okey, itu cukup, ni ada kesilapan sikit. Rasanya itu je lah untuk dikongsikan dengan rakan-rakan semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Fiz. Hilang pula. Okay, saya buka kepada rakan-rakan untuk sesi soal jawab dan juga kalau ada sebarang feedback, dipersilakan. Saya dah angkat tangan. Ya, Dr. Sheikh, silakan. Assalamualaikum Fiz, sorry Kak Timah, saya ingatkan pukul 3. Saya masuk tadi Kak Timah dah nak habis dah. So tapi Alhamdulillah lah sempat tengok yang Fiz punya. Cuma nak tengok yang Fiz punya tu saya ada beberapa kemusykilan lah nak tanya je ni. Contoh kalau untuk Fiz yang bentangkan tadi perubahan CA tadi tu, saya sempat pick up yang last kali tu, CLO 4 tu, conduct experiment and observe scientifically in lab work, mini project and field work, which is P4 kan. P4 dia tu adalah mechanism, P4 adalah mechanism berarti the know how to lah. Kalau Fiz tengok tadi yang Fiz punya perancangan tu, I saw part of it ada nak buat reflection. Cuma Cuma kalau misal kata, kalau kita tengok solely on the presentation of the CLO, berarti bahagian yang CLO 4 tu, kalau Fiz boleh share balik yang tadi Fiz tunjuk tu boleh? Sekejap saya hegeh sikit nak share. Tak apa, nanti mahir lah tu. Kita time ni lah nak test Fiz. Okay. Ni kena minimize, kena okay present. Takut tak keluar, kalau tak keluar beritahu ya. Keluar tak? Dia presenting, dia ambil masa sikit. Okay, slide yang kelima tu. Okay, kalau Fiz tengok CLO 4, kalau saya bacakan dia punya LO dia, conduct experiment and observe scientifically in lab work, mini project and field work. Yang ni yang nak diterapkan dalam Sulam tu kan? Ya. Which is like, I mean cool lah, boleh lah, I mean nicely pick for Sulam. Kalau Fiz tengok yang slide 5 tadi tu. Okay, mari kita tengok dekat perincian yang bahagian kolom yang kanan sekali tu, perincian tugasan dan penilaian. Yang ni saya ada silap sikit ni, nombor 3 ni tak ada Okay. Kalau kita tengok solely on how we map kita punya assessment kepada LO ni nak mengukur P4 je, iaitu nak mengukur the mechanism or the know how to. Know how to what? Know how to conduct experiment and observe scientifically. Sama ada dia buat di lapangan ke, mini project ke, it doesn't matter lah sebab Fiz buat koma kan. So it can be all, it can be in this situation. Keadaan sekarang it can be all, it can be few of it. Nampak gayanya macam ada satu je lah yang boleh pergi mini project kan, sebab dia tak pergi kan. Doktor, sebenarnya saya tidak mengomarkan dia. Harapan saya mengomar tapi saya tak boleh buat apa, saya kena buat lah semua. Macam mana mengomar? Dia tidak ada sempang atau koma. Slash tu kan? Tak, okay. My point is, bila kita letak P4 tu, kita akan adakan satu aktiviti di mana pelajar akan membuktikan bahawa mereka boleh conduct experiment and observe scientifically. Kemudian bagaimana kita ukur tu, it can be many. Contoh macam katakan dia akan buat video ke, dia akan buat folio macam dia dalam Fiz punya perancangan, dia akan bentangkan e-simposium. E-simposium tu dia akan ceritakanlah apa benda dia buat dan setiap apa yang dia cerita yang dia buat tu, kita boleh ukur sama ada dia capai tak level P4 tu. Sama ada dia boleh conduct experiment and observe scientifically ke tidak. Sebab tu saya punya soalan saya merujuk kepada isu yang saya pick up tu, saya cuma nak tahu
tujuan e-refleksi tu. Bila kat situ, for me kalau nak dia nak yang nombor 2 tu, dia nak buat e-refleksi, there's no measurement yang kita nak ukur dalam CLO4. Tak ada pun point yang kita nak ukur dia melalui refleksi. I'm not so sure. Usually refleksi ni sama ada mungkin Fiz nak base on nak ukur A ke, biasa orang guna reflection lah. Dia more on reflective, reflective writing of what yang dia dah alami. Kalau misal kata is that the purpose untuk dia menceritakan balik pengalaman pembelajaran dia, I think itu dah macam dah a bit deviate from the P4. Melainkan ada aktiviti lain nak suruh dia describe dia punya aktiviti dia, how dia conduct, untuk membuktikan bahawa dia tahu apa benda nak buat, that's another story. Cuma bila saya tengok penulisan refleksi, dia tengok ada nak buat, dia nak bentang, and dia nak reflect, and for CLO 4 ni, I think dia macam nak mungkin dia bentang kan? Dia ada dua komponen yang berbeza. Pembentangan ni adalah daripada mini project, daripada yang atas ni. Daripada yang CLO 2. Sekejap daripada sini, dia akan daripada mini project. Ni ada dua kan, fieldwork dengan mini project. So daripada mini project ni, daripada situ juga, sebab saya tak nak dia banyak kerja kan, daripada mini project, hasil daripada mini project yang dia dah buat secara saintifik tu di makmal ke, di mana ke, dia akan hasilkan video pendek, brochure untuk tailored untuk apa kehendak komuniti. Jadi nanti dia akan reflect daripada apa yang dia buat tu lah. Sebab untuk sulam ni kan dia ada prosedur dia kan, perbincangan dia apa, sehinggalah selesai sulam tu lah terhasil lah dia punya produk-produk tu. Dia tidak ada pembentangan di situ lah. Yeah, I think kita kena polish lagi lah. I'm just expressing my thoughts sajalah. But then you know better, Fiz, benda-benda ni. Macam si 4 kan, kita, for me lah, this is what I understand. CLO keempat, dia P4. So P4 berarti perincian tugasan-tugasan dia pun akan menjuruskan kepada dia boleh mencapai P4 tu. Which is dia kena pergi buat CSR ke, buat aktiviti di lapangan ke, mini project ke, dia conduct experiment and observe scientifically. That's the word stated dalam P4. Cuma bila saya tengok dia punya aktiviti tu, pre-recorded lecture, e-forum, Google Meet, video brochure, itu macam ini dah bercampur ni, sorry. Ini sebenarnya untuk CLO yang atas, yang C. Tapi saya memang akan pantau dia lah. Maksudnya ada masa kita akan jumpa lah di dalam Google Meet dan sebagainya untuk lihat perkembangan dia. Itu aktiviti dalam task dia punya dia. proses dia. Cuma soalan saya untuk PLO4 ni, if you can coin one word, apa aktiviti dia for P4 tu? Just one word. If you can coin one word, apa aktiviti untuk CLO 4 ni? Itulah saya pun pening juga fikir, sebab sebelum ni dia memang pergi conduct, memang pergi buat kan, dia buat. Sebab yang sekarang ni saya punya ni memang dia kena buat kan. Kalau macam tu, saya cadangkan dia punya aktiviti PDPC tu ECSR project lah. Nama dia satu je. Baru nak cakap benda yang sama. Makanya nak cakap benda tu lah. Macam mana? Yang PDPC tu kolom yang hijau yang kiri ke kanan yang hijau tu lah, PDPC tu. Instead of like ni dia ada projek ECSR, jadi dia punya jangan gerak, kat situ. Sana sikit Fiz. Kiri. Situ. Dekat situ. Projek bawah tu. Projek tu aja. Dia sebagai dia refleksi ni. Itu as ECSR project. Maksudnya pre-recorded bla 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 semua tu tak perlu. Macam because like dia nampak CLO 4 ini CLO dia. Conduct experiment and observe scientifically in lab work, mini project and field work P4. Kemudian aktiviti dia apa? Aktiviti ni strategi lah. So strategi dia ECSR project. That's it. Maksudnya perincian tugasan dia dan penilaian dia, assessment dia from ECSR project tu ialah dia kena buat, dia kena bentangkan simposium.
And then from that e-symposium tu, Fiz boleh mengenal pasti sama ada mereka ni boleh tak conduct experiment and observe scientifically using a rubric. I think itu dah fair enough dah. Macam nak masuk final assessment, tak ada kan? Yang final assessment tak ada kan? Tak ada, silap. Macam penulisan refleksi dah tak ada dah kat situ. Yang saya nampak lah. Yang kalau saya mencadangkan dia punya mapping dia, I think it should be macam tu. Because and then yang ni kursus ni SBC 3012, it's a 2 credit paper. Jadi kalau kita dia nak buat reflection lagi, because daripada e-symposium tu sahaja Fiz, boleh tak kita kutip data, the data point tu, the data point yang kita nak kutip untuk mengenal pasti level mana P4 4 dia tu capai ke tak capai, boleh tak? Based on e-symposium. Daripada e-symposium. Tapi sebab saya kena buat yang CSR tu, sulam tu. Itulah sebab sulam tu is another business. Maksudnya dalam sulam tu punya reporting, you can compile dia punya fieldwork, laporan fieldwork kan ada tu kat atas tu. CLO tu ada compilation of pelajar-pelajar punya achievement, that should be reported. And then sulam tu fieldwork bagi saya lah adalah yang berbeza. Sulam tu, reporting sulam is something different, that is not non-graded kan? Graded sulam. Sulam tu sendiri untuk pelajar-pelajar, dia kan graded tak? Graded. Okay, let me get this idea clear for myself first. Sulam ni adalah satu approach kan? Satu approach di mana dia akan combine 3 or 4 individu ataupun 3 or 4 parties, iaitu pensyarah tu sendiri, pelajar dia, community, ataupun if they can add on industry, they add on industry. And then the overlapping of activity between pensyarah punya activity, pelajar punya activity and community punya activity, that represent sulam. Betul tak? Betul kan? Okay. So betul. For student punya part, kita nilai daripada student punya activity. Dia punya penilaian berdasarkan CLO. Di reporting of sulam, saya tak tahulah, mungkin saya tak pernah ikut dia punya taklimat ke apa. Saya tak tahu ni Fiz. Cuma saya nak penjelasan lah. Semua the report. Saya pun tak pernah juga. Mungkin Kak Syihan nanti boleh respon. Sulam is about how well you did. It's a portfolio of kita yang kena buat reporting tu. Whether not that sulam achievable or tak achievable. But for student punya part, it's about doing the assessment that kita bagi. Contoh macam dia buat pembentangan simposium, dia buat report mini project ke, dia buat assignment ke, that is their part of reporting. Whatever sulam yang dia made of tu, dia pergi buat project Flora Mania ke apa, that is our part to compile. That these are the thing that they've done through sulam. Sebab tak ada pun stated mana-mana, saya misunderstand ke, mana-mana dalam CLO tu that meant for sulam. Flora Mania tu satu komponen yang sebenarnya dia mini project. Saya tidak, sebenarnya sulam ni saya kena tanya juga daripada pihak komuniti apa yang dia nak. Okay. Bentuk mana yang dia nak supaya budak ni buat. Tapi sebelum-sebelum ni selalunya dia orang tanam pokok daripada pokok-pokok yang dia buat daripada projek tadi, mini projek tu. Dia akan bawa ke kebun bandar dan dia tanamlah, dia buat landscaping dan ikutlah apa yang pihak dia, bila kita dah bincang tu kan, pihak kebun nak macam mana. Tapi dia tidak membentangkan apa, masa pembentangan dia tidak melibatkan komuniti lah masa pembentangan simposium tu. Kalau macam tu Fiz, saya cadangkan boleh Fiz kalau macam tu, dia seolah-olah kalau betul-betul nak go sulam base, the whole thing ni, 4 LO ni boleh jadi sulam. 4 LO ni sekali, bukan hanya tertakluk pada CLO 4 yang saya nampak Imagine that projek besar Fiz punya ialah ECSR project. Untuk mencapai ECSR project, kita ada 4 LO. Boleh tak LO ni map kepada ECSR project? So kena buat blueprint sikit. So saya nampak boleh. Contoh macam CLO 1, differentiate cells in plant tissue system and structure. So kat mana nak masukkan tu dalam CSR? Berarti dalam projek ECSR tu sendiri, nanti ada part where they have to do homework. Budak-budak ni kena buat homework. Katakan dia nak buat Flora Mania project tu sebagai CSR dia buat
Okay. So apa benda dia kena buat homework? Dia kena kenal pasti tissue system, plant tissue system and structure, differentiate the cell, identify pokok-pokok bunga tu. Sorry lah Hafiz, saya cakap mungkin tak kena dengan Okey lah tu. Betul. kan pokok bunga A, pokok bunga B, pokok bunga C yang dia nak gunakan dalam CSR project, dia buat homework dulu. Dari situ dia differentiate the cells dalam setiap plant tissue system and bla 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 structure tu. Pokok-pokok ni untuk apa? Meant for that Flora Mania project. And then yang kedua, demonstrate anatomical and morphological features in plant through illustration. Okay, boleh tak ini attach kepada ECSR project? Boleh. Kenapa? Sebab dia nak P4 tau. Dalam ni P4 ni mekanism. Dia tahu tak nak lukis, nak lakarkan bunga-bunga yang dia plan untuk si Flora Mania tu. Dia tahu tak nak tunjuk bahawa okay, ini bahagian sekian, ini anatomi pokok ini anatomi bunga ini, bla 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 bla. Those documentation for CLO2 tu meant for ECSR project ataupun Flora Mania project. Okay, untuk CLO3 Fiz punya C4. C4 ialah application kan? Application. C4 apa? Application. Analyzing. Before analyzing. Berarti budak-budak ni boleh distinguish tak between parts of the plant. Contoh, pokok A, pokok B, pokok C, pokok D kita nak hiaskan ataupun kita nak tanam dekat projek Flora Mania tu. Ada beza tak antara pokok A, pokok B, pokok C? So kita dapat, so untuk that is C4 iaitu analyzing information. Macam mana dia nak dapat information tu? Dia manage lah data-data tu. Kalau ikut Fiz punya LO ni, manage relevant information to characterize and appreciate plant based on morphological features. They can in fact do analysis ataupun analisis pokok A, pokok B, pokok C, which pokok-pokok ini nanti akan ditanam ataupun ditumbuh dan ataupun diletakkan pada Flora Mania project tu. Everything related to Flora Mania. And then yang ke CLO4, P4, again ada dua P4 Hafiz. P4? Ada, itulah saya cakap ada. Ini yang saya cakap dengan Alin, saya macam nak revise balik tapi sebab dah tak boleh kan, kena tunggulah 4 tahun. So ada 2 P. P4 tu tak apa. Kalau P4 tu CLO4 kita kerjakan apa yang ada dulu. CLO4 tu conduct experiment and observe scientifically in bla 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 bla. Berarti P4 untuk yang ni mechanism how to. Can they buat some kind of experiment di ECSR tu? See whether not is this will have let's say boleh tak dia orang punya cadangan untuk buat blueprint untuk Flora Mania ni, letak pokok ini ni will somehow give some results to a certain hypothesis set before. Maksudnya kita buat ECSR project ni ada hipotesis dah budak-budak ni. Dia kata menjangkakan bahawa komuniti akan bersetuju, menjangkakan bahawa tumbuhan-tumbuhan ini akan memberi maklumat pendidikan ke apa benda ke, tak tahulah. So come up with that one, baru kita boleh buat P4 yang ke CLO4 tu Fiz. So tinggalkan meaning that saya nampaklah juga meaning that semua benda-benda yang kita rancang untuk CLO1, 2, 3, 4 related to Flora Mania project sahaja. Ni baru saya nampak kesulaman dia tu. Berarti you get community in it, community akan bagi feedback kepada blueprint ataupun cadangan Flora Mania project ni. Benda tu okey ke tak okey, and then you can even ask the industry to evaluate budak-budak ni punya cadangan project, whether not this one suitable ke tak suitable ke, will it give some cost ke apa ke. I think dia nampak, itu saya nampak Fiz. Rather than kita pecah-pecahkan setiap CLO tu to different project. This is only to credit hour je. Sekian. Dia tak berat pun pada saya. Tak tahulah sebab kita memang saya menjangkakan kalau saya pergi ke komuniti, dia tidak selalunya sebab dah bincang banyak tahun kan, dia tak nak lah seperti banyak-banyak yang tu. Dia ada benda yang dia nak, yang tu je saya akan attend yang tu lah. So itu yang saya ubah-suaikan sikit je kalau boleh dimasukkan yang hasil daripada mini project supaya budak tak banyak kerja. Tapi saya masih kena tailor ikut apa kehendak komuniti tu.
Masalahnya lagi satu, kalau saya rombak semua, memang rombakan besar lah untuk semester ni. Kalau semester depan mungkin consider next semester lah, but in conclusion tapi yang satu saya lah, memang sulam saya kena in conclusion yang saya nampak this subject fees ni can be a sulam if you just use one project where all CLO is to support that project rather than pecah-pecah lah. That is my suggestion. Overall, tahniah Hafiz. Good job. Mungkin boleh saya sebenarnya perlukan meeting di peringkat jabatan lah kalau nak buat sulam tu, sebab tengok sulam ni agak nak kena rancang betul-betul lah sebenarnya. Mungkin juga dia boleh libatkan kursus-kursus yang lain. Okay, terima kasih Dr. Sheikh. Okay, boleh Kak Syah beri pendapat? Silakan Kak Syiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada 2 presentation hari ni. Sepatutnya kalau kita nak dengar, kita akan dengar daripada 4 lah kan, sebab dia adalah kombinasi 4 khusus. Sebab dia anggapkan bahawa daripada awal tadi Kak Syah faham, untuk first year project ataupun first year experience ataupun first year seminar tu dia melibatkan 4 khusus, betul? Betul. Okay, so dia macam ni tau Fiz, bila kita dah nampak lah, macam Kak Syah nampak tadi pun, Aziz pun mengatakan, Syakinas pun mengatakan pada Kak Syah agak berat lah Fiz, di mana beberapa ada projek, ada CSR, ada apa yang nampaknya macam banyak juga yang pelajar-pelajar kena lakukan. Kak Syah setuju dengan apa yang Syakinas ada tadi, bahawasanya untuk sulam tu dia mesti di plan cantik-cantik. Di plan bermakna dia daripada satu projek yang sulam itu boleh memenuhi ke-4 CLO tu, dan daripada penerangan Syakinas memang is doable, boleh. Dan ini kalau Fiz nak buat, Fiz masuk tadi first year experience pun Fiz masuk, sulam Fiz masuk, which is actually far too much untuk satu kursus Fiz. Jadi kalau misalnya yang Fiz nak concentrate on sulam, you concentrate on that. Sulam untuk masuk sebab kalau nak dia dua hips antara kursus tu macam pada Kak Syah is impossible lah sebenarnya. Ini 2 hips tau. First year experience nak masuk, sulam nak masuk. Okay, sebenarnya So kalau Kak Syiha, sebenarnya saya buat sebelum ni CSR saja, tak ada sulam pun. Tapi macam keperluan jabatan tu yang tak yang Fiz kata, yang Kak Syah nak tanya pada awal tadi, macam masa dia present tadi ada 4 kursus yang contribute to first year experience. Ya, itu betul? Memang asalnya yang termasuk buat tak dengar Kak Syah. Termasuk yang Fiz juga kan? Sebab asalnya memang kursus saya yang buat simposium tu. First year simposium tu memang asalnya daripada kursus saya. Kemudian kita berkembang jadi banyaklah 4. Masa tu kita pun tak adalah fikir pasal hips ke sulam semua ni. Asalnya memang simposium tu saya buat, tapi kenapa dibuat tu bersekali dengan kursus tu, supaya tidak beban kepada pelajar. Dia buat benda yang sama di dalam mini project, dan daripada memanglah nampak dia ada mini project, kemudian dia ada sulam, dia ada CSR tu, tetapi dia adalah benda yang daripada situ, rentetan daripada tu saya bawa pula ke sulam. Pelajar tu adalah pelajar yang sama. Maksudnya dia buat satu benda untuk dua kursus sekali. Fieldwork dia pun macam tu. Memang nampak fieldwork lain, mini project lain, sulam lain. Fieldwork pun fieldwork yang sama dengan yang paper kat timah. Budak yang sama. So kat situ macam dia dah kurang lah beban dia di situ. Di mini project dia kurang, dekat fieldwork pun dah kurang. Sebab tu saya masukkan sikit sulam tu pun saya tak adalah nak masuk begitu besar, sebab asalnya dia memang CSR sajalah. Ya, sebab sulam tu selain daripada dia ada 4 entity tadi kan, kita nampak 4 entity collaboration of the 4 stakeholders tu, dan di samping tu dia ada reflection, dan satu lagi perkara yang Fiz banyak kali sebut, iaitu dia mesti memenuhi kehendak komuniti kan. Pelajar saya akan memenuhi apa kehendak komuniti. It's not based on what you want to do. It's actually what is required by the community.
Jadi kalau macam tu yang Fiz punya tadi, kalau untuk menjalankan apa kehendak komuniti tu tadi, if not mistaken, dia mesti berada dalam lingkungan SLP dia 20. Dia ada 20 jam interaction. Memastikan bahawa sulam ni boleh berlaku. Jadi kalau situ saja dah 20 Fiz, jadi sebenarnya untuk Fiz saja, Fiz boleh menjalankan, boleh contribute pada first year experience itu. Apa gunakan perkataan simposium. Tapi sebenarnya yang Fiz buat ni daripada A to Z tu adalah sebenarnya contribution to sulam. Sebab apa yang mereka tanam itu adalah merupakan kehendak daripada komuniti kan? Apa komuniti nak kan? Tak Kak Syihah. Tak. Saya cuba sebenarnya apa yang dia orang buat tu nak suit dengan nak bawa ke komuniti. Tapi saya tak pastilah kalau komuniti tak nak, means kena ikut apa dia nak lah. Itu sebenarnya saya cuba nak ni supaya pelajar tu. Sebab itu sulam. Sulam adalah hilang Kak pelajar apply knowledge dia untuk memenuhi apa kehendak komuniti. Itu sulam. Komuniti. Ya betul. Jadi kalau yang daripada A to Z tu, kalau mereka buat mini projek tu tadi kan, mereka buat adalah direct menuju kepada kehendak sulam tu. So maknanya di sini taklah mereka kena present dekat projek ke apa, sebab dalam itu adalah pun di-assess, telah pun dijadikan sebagai sebahagian daripada assessment. Jadi Kak Syah nampak apa yang you all buat yang first year project tu, first year experience tu, honestly Kak Syah tak nampak dia adalah sebagai first year experience. Dia lebih kepada collaboration, assessment, collaborative assessment and project. Di mana projek yang sama mereka akan buat, tetapi you all menilai mengikut CLO masing-masing, betul? Ada task yang sedikit berbeza tapi dibentang pada simposium yang samalah. Macam Kak Timah mungkin dia ada komponen, saya tak pasti Kak Timah nak masukkan komponen haiwan ke tidak di dalam simposium ni, saya tak pasti. Jadi sebabnya kalau first year experience tu dia punya kriteria adalah pelajar-pelajar akan menggunakan experience first year dia ni sampai dia kata throughout dia punya sampai dia punya final year. Itu tujuan kita buat first year experience. Contohnya kalau kata contohlah requirement bagi pelajar kita daripada tahun 1 sampai tahun 4 adalah untuk mereka melakukan simposium. Jadi experience simposium memang kita perlu dedahkan pada pelajar di tahun 1. Sebab dia akan menjadi macam satunya survival untuk dia menjalani kehidupan 4 tahun universiti. Itu dia first year experience. Jadi ikut sebenarnya memang macam itulah Kak Syah. Yang akan datang dia memang dah tak payah ajar dah. Dia memang boleh handle nak conduct simposium ke, apa ke, projek ke. Betul lah yang macam Kak Syah cakap tu. Jadi that's why yang nampak Kak Syah nampak. Fiz kena macam, kalau Fiz nak concentrate kat sulam je Fiz. Bermakna pelajar tak perlu lagi simposium tu hanya, tak perlu participate pun tak apa. Sebab projek yang dia buat tu, floral project tu adalah sebenarnya menuju kepada sulam dia. Betul Kak Syah nampak macam berat jugalah Fiz. Pada Kak Syah lah, Kak Syah nampak macam berat juga. Sebab 2-3 benda pelajar. Dan biasanya kalau untuk saya dah kira dia punya. Okey. Apa Kak Syah? Okey. Sebab tu kalau kita tengok pada assignment tu, daripada sulam yang Fiz buat tu, boleh di-assign, boleh jadikan penilaian untuk keempat-empat CLO. Kalau dia punya besar, ya betul. Tapi saya buat masa ni saya tak plan yang macam Kak Syah tu, tak kalau saya ubah memang akan sangat merombak, sangat besar lah untuk semester ni sebab dah di CA ni dah daripada awal dah di ni kan. Jadi bentak, pelajar dah tahu apa nak ni, saya cuma tukar delivery dan penyampaian dan bentuk dia tu je lah. Kak Syihah boleh menjelas sikit? Semalam kita orang dah bincang yang SLT tu sebenarnya dia ada berkongsi lah di antara kursus yang Timah ajar dengan Fiz saja. Dan sebenarnya dia tak berat pun untuk Fiz tu sebab dia dah berkongsi. Tapi
Tapi mereka akan, kalau kita tengok, kalau dia dianggap sebahagian daripada SLT, dia mesti dinilai. Jadi mesti ada satu penilaian untuk SLT tu. Dinilai. Dia akan hantar report untuk mini project dan masa pembentangan dia akan dinilai dia punya pembentangan. Okey, jadi maknanya dalam pembentangan tu ada elemen-elemen yang dia menyumbang kepada SLO timah, ada yang menyumbang kepada SLO PIS. Mana empat kursus ni ada menyumbang kepada CLO masing-masing. Dengan pembentangan tu mereka dapat dia. Ya, betul. Alright. Tapi itulah kalau kita semua bersetuju bahawa simposium adalah satu elemen ataupun satu kompetensi yang pelajar kita perlu ada untuk mereka meneruskan kehidupan daripada first year sampai final year tu, memang okey lah. Tapi saya nampak ya mungkin boleh, dan kalau kita lihat, kalau biasanya untuk budak-budak bio ni biasanya fieldwork kan. Fieldwork tu adalah satu benda yang menjadi elemen. Bukan simposium tu. Simposium tu ialah sebab dianggapkan di situ pembentangan akan berlaku. Tapi experience dia di fieldwork tu lah sendiri adalah merupakan first year experience. Di situ patut mereka dinilai. Kak Syiha, saya tak ikut tadi yang Kak Timah berizian apa. Ni sama kursus ke? Sama. Kursus yang sama? Kursus berbeza tetapi kursus berbeza, assignment sama. Dia punya aktiviti dia banyak yang sama. So dia berkongsi SLT banyak. Integrated lah. Betul Kak Syed, Assessment lah. So, tak ada masalah. Dia masalah. Tapi dia lebih pada integrated approach assessment. Integrated assessment. Memang integrated assessment. Berarti ada satu projek tapi Kak Timah tengok angle lain, Fiz tengok angle lain. Itu no problem. Cuma yang sekarang saya punya worry ialah bila saya tengok dia punya assessment plan tu, saya kalau buat calculation, saya rasa macam exceed daripada 60. Sekejap, dia berapa? Dia berapa kredit? 80. Sekejap ya, saya 80. Dua kredit kan? Dua kredit? 80. So 80, kalau kita buat calculation balik, saya menjangkakan dia akan melebihi 80. It doesn't matter. Untuk kursus fees 80 walaupun kata dia share, tak ada masalah. Dia buat satu projek, buat je satu projek tu. Cuma Kak Timah tengok angle lain dengan penilaian lain, fees tengok angle lain dengan penilaian lain. Saya punya concern ialah when you put like so many thing dalam tu which is tak perlu pun untuk mengukur certain part yang kita nak ukur. So my concern kat situ. Ada setengah tu you don't have to do this because you're not measuring that. Contoh macam tu lah. Yalah, tapi ni semua diukur. Dia contribute untuk kursusan lain. Mungkin dia ada satu projek yang mereka draft. Dia orang draft satu projek yang besar di mana dalam projek tu dia ada 4 CLO yang pelajar akan fulfill, akan achieve, tapi daripada kursus yang 4 ni tadi. Tak ada masalah yang tu. Ya. Betul. Jadi dia ada satu CLO pecahan-pecahan daripada sub elemen projek itu, dia contribute to CLO PIS. Ya, faham. Saya itu saya faham. Cuma the concern is when kita assessment yang kita assign, assessment task yang kita beri tu perlu ke untuk LO tu? Kadang that is my concern lah. Sebab kalau kita nak tahu budak achieve ke tidak CLO tu berdasarkan kepada assignment ni, projek ini, dia kena ada lah yang kita nak nilai mereka. Contoh macam tadi kan? Jadi contohnya kalau fees punya, macam fees punya. Yelah macam CLO 4 tadi, saya nampak nak buat reflection. Tapi itu nak ukur P4. CLO 4 tu nak ukur P4. Kenapa dia nak ukur buat reflection as assessment task tu measure C4? Yang tu yang saya tengok tu, saya nampak apa yang tertulis. So belakang dia punya belakang. Tapi tak boleh ke kalau dalam dia buat reflection tu, dia menceritakan balik apa yang dia dah buat step-step tu, dia reflect. Tak, reflect lebih pada emosi, lebih pada emotion, the deep dalam thinking dia. Dia involve emotion. Cuma dia bukan tu mungkin dia boleh reflect setiap step dia buat tu. Dia lebih kepada apa dia experience, apa dia nak tambah baik. Itu dah jadi
Please, itu dah jadi checklist. Dah lain dah tu. Itu senarai semak, please. Checklist. Itu checklist. Okey, macam ni lah, macam Dr. Syakira duk suggest, saya sebenarnya saya dah tunjuk juga kat dia, benda-benda ni sebenarnya memang kena duduk di jabatan dan kena bincang lah, sebab saya pun merancang sendiri-sendiri macam ni kan, saya pun tidak ada nak kata kursus yang tentang sulam tu tak ada. So jadi saya baca daripada pembacaan yang saya tengok rujukan daripada JPK punya slide tu lah. Jadi sebaiknya kalau nak buat, saya cadangkan kalau nak buat yang besar lah, untuk semester ni memang saya tak boleh nak ubah banyak sangat lah. Mungkin untuk semester akan datang, kalau kata kita nak buat HIPS, nak bagi-bagikan ikut subjek, ataupun siapa nak buat sulam, siapa nak buat HIPS dan sebagainya, rasanya kita kena duduk lah kot bersama-sama satu jabatan. Macam mana? Untuk semester ni sebab saya dah mapkan satu-satu tu kan. Dan kalau ikut CLO 4 saya tu memang contribution dia sikit je. Persen dia. Assalamualaikum. Maaf saya nak mencela, saya nak berkongsi sikit. Sekejap ni, Mida, sekejap je. Saya Okey. saya punya line ni dah tak berapa nak bagus. So nak takut terputus. Sekejap Amir. Fiz, yang tadi Fiz cakap CLO tu dia punya percentage sikit. Sebab kalau ikut dia punya calculation of assessment tu tinggi tu. It shouldn't be sikit. Assessment tu punya hour, assessment hour tu tinggi. So it shouldn't be. Sekejap kan? Tak apa, Mid terus dulu. Saya terputus ni. Saya line dah ding-dong bell kan. Okey, tak ada apa, just sikit je saya nak kongsi. Saya pernah buat yang CSR 2 semester yang lalu untuk subjek microbiology. Yang mana saya buat program Hello Microbe tu. Dan program ni sebenarnya dia dapat funding dari UCTC. So apa yang saya buat, semua benda daripada lecture, amali semua menjurus kepada program Hello Microbe tu. Macam input daripada teori kan, daripada lecture untuk di-present time program Hello Microbe. Amali yang dijalankan tu run balik masa program Hello Microbe. Lepas tu CSR tu the program itself lah, program Hello Microbe tu sendiri. Industri masa tu tak ada, tapi saya ada collaborate dengan NCDRC yang mana student diminta untuk membina model-model bakteria, ada ABM untuk mengajar topik-topik yang telah di-assign dan di-endorse oleh pihak NCDRC supaya apa-apa yang kita prepare aktiviti, peralatan semua selamat dan sesuai untuk kanak-kanak level tadika. So yang itulah yang saya buat untuk Hello Microbe. Jadinya untuk satu projek Hello Microbe tu tapi kill 4 birds sebab dia ada 4 CLO untuk subjek microbiology ni. So semua CLO tu masuk kat dalam program tu. So tu je lah. Okay, that one will be fine. Okey, yang untuk Midah ni saya pun memang semester lepas memang di bawah UCTC jugalah. Agensi yang collaborate macam Majlis Daerah, Jabatan Pertanian macam itulah. Tapi tidaklah macam satu projek yang besar macam tu. Mungkin kalau nak buat macam saya cakap tu lah, kena duduk balik ubahlah. Lepas tu saya tambah sikit, sorry lupa. So sebab concerning on SLT, so untuk yang part prepare benda-benda microbe, content, model dan sebagainya, benda-benda ilmiah tu saya masukkan under SLT. Tapi untuk organize the program itself sebab student sendiri, time tu ada 88 student. So student ada yang jadi FESI, student juga yang jadi AJK, ada AJK makanan, AJK pendaftaran semua. So yang tu saya anggapkan berserta dengan sijil lantikan daripada UCTC. So student tu macam menjalankan program di peringkat universiti. Jadinya dia ada dua. Dia fulfill the course microbiology. Apa tadi cakap? Okay, dia fulfill the course microbiology dan juga dia menjalankan program di peringkat universiti. So itu je. Okey, ada apa-apa lagi maklum balas tak?
Kalau tak tadi yang macam kita bincangkan tu lah, mungkin yang HIPS dengan sulam ni akan ditengok semula lah kot. Untuk A201 nanti kita akan prepare sebelum masuk A201. Kita akan buat meeting, mana-mana subjek, kita tengok balik mana-mana subjek yang boleh yang boleh diaplikasikan sulam dengan HIPS ni lah. Dan mungkin waktu tu kita akan minta yang pakar lah kot, macam Dr. Maishiha, Dr. Syakinas, Dr. Syakira untuk explain, mungkin untuk lihat balik perancangan kita tu supaya nanti pada A201 kita boleh jalankan dengan lancar, insyaAllah. Ada apa-apa lagi tak, maklumat ke, soalan ke? Assalamualaikum Malin. Salam. Dan juga rakan-rakan sejabatan, selamat petang. Saya just nak tambah sikit saja kot input sebab kita ada sebut tadi CSR dan juga sulam. Sebenarnya ini adalah CSR dan sulam adalah salah satu daripada elemen HIPS, High Impact Educational Practices. Cumanya berbeza sulam dan CSR ini, di mana kalau CSR dia tidak, aktivitinya kita lihat mungkin sama, tetapi aspeknya adalah berbeza, di mana sulam memang menumpukan kepada pencapaian hasil pembelajaran khusus, tetapi CSR tidak semestinya. Jadi bergantunglah bagaimana kita merancang, dan juga sulam satu dia melibatkan pelibatan industri. Itu satu di mana industri sebagai pemberi dana lah antaranya, dan dia lebih kepada pencapaian hasil pembelajaran khusus yang kemudiannya kepada PLO lah. Dan kalau CSR tu mungkin kadang-kadang kalau kita nak buat HIPS untuk CSR ni, contohnya di cuti semester kita boleh melaksanakan CSR. Jadi CSR tu tak semestinya dia mencapai CLO. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Syakira. Ada apa-apa lagi tak? Kalau tiada, okey, terima kasih kepada Dr. Fatimah dan Sorry, ya. kayaknya saya ada nak minta cadangan atau idea untuk subjek semester ni. Engage in lifelong learning. Saya ada tuliskan dekat komen. Engage in lifelong learning and ability to show competency in giving ideas in biotechnology innovation, tapi dia check P, psychomotor. Okey, engage in. Tapi dia nak lifelong learning in giving ideas untuk biotechnology innovation, tapi kita nak check psychomotor P4. So sebab saya awal semester hari tu adalah try contact company macam Mardi, Jabatan Kimia dan sebagainya, tapi student kita SEM ni 40 lebih, dia tak boleh terima kalau nak buat hands on punya eksperimen ke apa. Dia nak, kalau Jabatan Kimia dia allow 2 orang je. Dan tak semua industri tu bagi kita access lab dia orang, sebab yelah dia ada isu confidential dan sebagainya kan. So yang ni kalau ada sesiapa ada idea untuk menjalankan yang ini. Engage in. Ini psychomotor Ya. Psychomotor. Ali, ada nampak tak Kasya punya slide ni? Nampak Kak Syihah? Itulah yang membezakan antara CBL dengan service learning. Yang macam Syakira cakap tadi, ini dia slide dia. Yang kita boleh bezakan lah. Di mana kalau kita tengok impact, kan, learning cycle, learning time dan learning outcome. Jadi kalau contohnya yang macam yang Mid buat tu, saya nampak dia lebih kepada service learning yang Mida punya tadi. Memang banyak elemen di mana dia keempat-empat dia punya learning outcome itu dimasukkan kan dalam projek itu, dan dia mesti ada direct impact to the community. Macam tadi SDLC, mereka dapat impact kepada SDLC, mungkin pembelajaran pelajar menjadi lebih baik. So dia nampak di situ. Sedangkan yang tadi yang macam Fiz buat, di mana pelajar tadi dia apply knowledge dia
tapi dia pergi kepada komuniti. Sepatutnya dalam kebun bandar tu, komuniti tu dia belajar daripada komuniti. Kalau misalnya dia contribute dia punya knowledge yang banyak kepada komuniti, dia jadi service learning. Tapi kalau dia belajar daripada komuniti, itu dia jadi community based learning. Okay. Alright Kak Syiha. Kak Syiha, thank you. Okay. Yang tadi ni Mida ni, balik pada Mida ni, yang P4 dia ni. Yelah, tapi kalau boleh dituliskan Mida tulis Mida, dia punya LO. Ada dekat message tu Ada Kak Syiha. tulis kat, ada tulis dekat komen. Oh, akan tulis kat komen je. Cuba Kak Syiha tengok. Engage in lifelong learning and ability to show, tapi dia P4. Ya. P4. Subjek apa ni? Biotech. Subjek biotech. Microbes kan? No, biotech. Biotech. Ya. Sebab kalau kata community, dia nak hands on. Kalau bioteknologi tu eksperimen dia melibatkan benda-benda molekular kan, macam PCR lah, SGS dan sebagainya. Tak, yang ni memang lab work lah Mida. Kan? Ni work, ni memang lab work. Sebab apa yang dia belajar di lab itu, dia menggunakan knowledge itu untuk dia memberikan idea kepada dan knowledge tu boleh digunakan sepanjang hayat. Okay, so contoh kalau macam sekejap let me talk. Saya jumpa ni. Ya. Contoh kalau macam saya minta dia highlightkan penggunaan PCR dalam RT-PCR kan untuk COVID-19 dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak check dia punya psikomotor? Sebab yang ni dia dekat P4. Kalau kita tahu bahawa bukan semestinya, memang baguslah kalau kita nak connect dengan COVID-19 tu. Sebab COVID-19 tu memang dia gunakan RT-PCR kan. Memang cantik lah kalau mereka dapat buat di lab, sebab pengetahuan itu mereka akan gunakan dalam lifelong learning. Contohnya kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan SARS ke ataupun yang berkaitan dengan coronavirus, mereka boleh apply ilmu tu. Tapi dia mesti kena buat di lab lah. Ya, tapi sekarang ni dengan keadaan lab tak assess. Macam mana nak buat kalau sebab kalau yang kita tengok pada jurnal yang mereka terbitkan tu, mereka ada bagi result kan, untuk PCR yang mereka dah jalankan, ada result dia kan. Tapi boleh tak dia menggunakan knowledge yang yang mereka dah belajar untuk dia analyse ke data-data daripada jurnal-jurnal tu? Mungkin boleh tengok. So macam analisis, dia buat bioinformatic analysis pun should be boleh lah kan? Ya, sebab dia adalah lifelong learning. Tapi engage in lifelong learning, ability to show competency in biotechnology innovation. So yang saya nampak kat sini, dia nak kena lifelong learning, lepas tu dia kena bagi idea untuk buat biotechnology innovation. 3 in 1. Ya, tapi sebenarnya dia kena sepatutnya dia melalui secara psikomotor dululah. Dia kena buat dulu. Daripada situ barulah dia tahu macam mana nak analisis data kan. Jadi kalau datang data-data yang baru, dia tahu nak menggunakan data itu untuk lifelong learning dia. Tapi mereka memang melakukan PCR ke di lab? Belum lagi. Setakat ni Amali yang sempat buat cuma electrophoresis dengan ranjal, electrophoresis dengan DNA extraction sahaja. Amali lah practical satu group share. Itu tak berani nak cakap lah unless kalau mereka dah buat kan. So kalau psikomotor maknanya saya kena rubrik check dia punya kerja lab lah kan untuk CLO yang ni kan? Ya. Ya. Kena fikirlah macam mana nak buat untuk yang CLO yang ni. Okay, thank you. Okay Mida. Nanti cuba bincang balik dengan rakan-rakan yang memang pakar dalam biotech lah Mida ya. Tengok balik. Okay. Saya rasa dah 3.40. Dengan tu saya ucapkan terima kasih kepada PM Dr. Fatimah dan PM Dr. Nur Nafiza di atas perkongsian tu tadi. Dan terima kasih kepada rakan-rakan lain yang sudi hadir di atas pentas maya pada hari ini.
Terima kasih kepada yang memberi feedback dan juga bertanyakan soalan. So insyaAllah besok pagi kita akan ada satu lagi sesi bersama dengan Dr. Syakinas untuk beliau berkongsi tentang pengalaman beliau sewaktu mengadakan open book test exam. So insyaAllah kita akan jumpa esok pukul 9 pagi. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Jumpa esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.